Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tun Dr. Mahathir Mohamad banyak kali bercerita tentang orang Melayu. Ada masa Mahathir semasa memberi ucapan, menangis, broke down and cried kerana sikap ataupun tabiat orang Melayu. Selepas Mahathir bersara November 2003, Mahathir ditemuduga di Jepun. Dan Mahathir ditanya, what is your greatest regret in your 22 years as Prime Minister? Apa dia yang Mahathir rasa sangat-sangat duka cita dalam masa 22 tahun dia jadi Perdana Menteri? Mahathir menjawab, my greatest regret is I have failed the Malays. I couldn't change the mindset of the Malays. And the Malays are so emotional and not practical or pragmatic like the Chinese. And the Malays are very feudal. Feudal, emotional, tidak pragmatic. Itu summary ataupun conclusion Mahathir tentang orang Melayu. Orang Melayu ni, bila kita kata Melayu ni bermaknanya orang Islam lah. Orang Melayu ni sama tabiat macam orang Islam di seluruh dunia. Orang Islam di seluruh dunia ni suka bergaduh. Bergaduh sama-sama sendiri. Dan perselisihan faham atau pergaduhan di antara orang Islam ni bermula selepas wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 3 hari mereka bergaduh, berdebat tentang siapa sepatut menjadi khalif atau pengganti kepada Nabi Muhammad. Orang Mekah nak orang Mekah, orang Madinah kata no. Ini Madinah, kita nak orang Madinah. Jadi bertekak bergaduh, akhirnya lepas 3 hari barulah mereka dapat mencapai agreement. And sebab itu kita ada 4 khalif atau 4 khalifah Islam selepas Nabi. Dan yang akhir sekali ialah Ali. Dan memang ada ramai yang tidak sokong Ali, menyekat Ali dari menjadi khalif. Dan orang Syiah berpendapat yang sepatutnya khalif yang pertama ialah Ali, bukan khalif yang keempat. Dan selepas Ali menjadi khalif, bergaduh sama-sama orang Islam. Dan akhirnya berperang di antara Mekah dengan Madinah. Dan sampai hari ini, orang Melayu khususnya tidak menerima ni Syiah sebagai Islam. Mereka kata Syiah ni yang sebenar bukan Islam. Syiah ni menyeleweng dari Sunni dan orang Syiah pun kata sama tentang orang Sunni. Jadi mereka ni tak boleh nak berpakat, tak boleh nak bersatu. Dan sama macam orang Melayu di zaman penjajahan. Masa misalan Portugis serang Melaka tahun 1511 tu, ramai orang Melayu, tapi tak ada sesiapa lah yang membantu Melaka semasa itu. Melaka was on its own. Dan semasa selepas Portugis tu, Belanda, Dutch masuk. Dan ada orang Melayu, terutama sekali orang Bugis yang perang dengan Belanda, tapi kalah oleh kerana orang Melayu lain tidak sokong. Dan orang Minangkabau, in fact orang Minangkabau menyerang orang Bugis. Dan oleh kerana orang Bugis terpaksa berperang dengan Belanda dan juga diserang oleh orang Minangkabau, maka orang Bugis kalah. Dan masuk British, sama. Dan cerita ni yang sebenar Tun Dr. Mahathir Mohamad selalu bercerita tentang isu ni. Macam mana jatuh Melaka dan sebab apa Melaka
jatuh ke tangan kuasa asing, dan Mahathir salahkan orang Melayu tidak membantu, tidak bersatu, tidak menyokong perjuangan untuk merdeka. Dan akhir sekali kita lepas Perang Dunia Kedua, bila Jepun dah surrender, British masuk balik. Tapi di negara lain, di Indonesia, di Filipin misalan, Indonesia, Filipin, diorang lawan penjajah. Indonesia lawan Belanda, Filipin dia lawan Espanyol lah, Spain. Dan ramai terkorban orang yang mati dalam peperangan untuk merdeka. Jadi Filipin dengan Indonesia dia tak mau bagi penjajah masuk balik. Tapi orang Melayu ni kita welcome with open arms. Kita jemput British balik memerintah Malaya. Dan setahun selepas tu British cuba menubuhkan Malayan Union. Barulah orang Melayu bangkit menentang Malayan Union, dan perkara yang mereka sangat-sangat tidak setuju orang Melayu ialah Malayan Union ni akan merosotkan kuasa Raja-Raja Melayu. Jadi Raja-Raja Melayu ni akan banyak kurang kuasa, dan orang bukan Melayu akan diberi warga negara Malaya secara automatik. Jadi itu orang Melayu tak mau, sebab orang Melayu ni naik 95% dari rakyat, dan banyak kuasa terletak ke tangan sultan-sultan di setiap negeri, terutama sekali tentang Islam dan budaya Melayu. Kelantan misalnya, mereka guna undang-undang Islam walaupun British ada masa tu, dan British menghormati kuasa raja untuk melaksanakan undang-undang Islam. Jadi bila British cuba tukar itu, maka orang Melayu bangkit. Tapi bangkit kerana emosi. Kononnya mempertahankan Raja-Raja Melayu, mempertahankan Islam. Very emotional reason lah. Nothing to do with practical reason dari segi pembangunan ke, ekonomi ke, tak ada. Nothing of that sort. So orang Melayu ni, they are driven by emotions, they are driven by sentiments, they are driven by feudalism. Ini benda yang akan menggerakkan orang Melayu. Dan hari ini, orang Melayu masih tidak boleh bersatu. Orang Melayu sudah pecah tahun 50-an lagi. Tahun 51 dah UMNO tu pecah. UMNO pecah tahun 51 oleh kerana orang yang nak Islam dengan orang yang nak nationalism ataupun secularism. Jadi dua golongan tu bergaduh, dan akhirnya yang secularism atau nationalism ni kekal dalam UMNO, yang nakkan Islam ni keluar dan tubuh parti baru. Ini sebelum merdeka lagi ni. Belum merdeka pun orang Melayu dah berpecah. Dan ya sebenarnya masa tu banyak parti Melayu, termasuk parti sosialis, parti komunis. Bukan saja parti nasionalis atau parti Islamis dia. Banyak ni orang Melayu ni berpecah. Tapi akhirnya yang lain ni die off oleh kerana British tidak membenar parti-parti selain dari UMNO berkembang. UMNO dibenar berkembang oleh British, yang lain tu dia orang tangkap, dia masukkan penjara dan sebagainya. Sampai akhirnya yang lain, parti-parti lain semua mati macam tu saja. So the Malays since the beginning of time tak pernah bersatu, dan sampai hari ini juga tidak boleh bersatu. Pas dengan Parti Pribumi Bersatu misalan, matlamat mereka ialah perpaduan ummah. UMNO not interested. UMNO tidak minat tentang perpaduan ummah. UMNO hanya nak kuasa mutlak. Bermaknanya no power sharing. UMNO through Barisan Nasional memerintah tanpa kongsi kuasa, power sharing dengan mana-mana pihak. Dan Parti Pribumi Bersatu dan PAS, mereka mengutamakan power sharing. Sama-sama orang Islam, sama-sama orang Melayu. So, matlamat perjuangan mereka pun sudah berbeza. Bila PAS dengan Bersatu ni nakkan perpaduan ummah, ataupun orang Melayu ni
bersatu. UMNO dia rela kerja dengan MIC, MCA, Gerakan dan mana-mana parti Sabah Sarawak yang bukan Melayu, bukan Islam. Tak ada hal. UMNO boleh bekerja dengan any party non-Malay, non-Muslim. Tapi ni kerja dengan sama-sama orang Islam, berpakat sama-sama orang Islam, UMNO tolak. So, dulu lagi perkara ni dah timbul. Orang PAS duk kata, UMNO ni lebih suka bekerja dengan orang kafir daripada bekerja dengan orang Islam. Memanglah, this is politics. This got nothing to do with Islam. Ini bukan isu bukan isu agama, ini isu politik. Di dalam politik, kita kerja dengan sesiapa, asal kita boleh mencapai matlamat. You tengok di Palestin tu. Ramai orang Melayu duk ingat Palestin ni perjuangan Islam. No. Palestin ni bukan perjuangan Islam. It's nationalist. Perjuangan nasionalisme. Mereka nak self-rule ataupun merdeka dari Israel. Dan orang Palestin ni, baik Kristian, baik Yahudi, baik orang Islam, ada juga nasionalis, ada komunis pun. Yang maknanya matlamat mereka is a socialist state. Tapi mereka bersatu. Mereka bersatu melawan Israel. Not because of religious reason. Bukan kerana Islam. Kerana mereka nak self-rule ataupun merdeka. So, Islam is not what drives Palestin. Walaupun ramai orang Islam terlibat kerana population Islam ni lebih tinggi, macam di Malaysia misalnya, orang Melayu, orang Islam 50%. So nampak yang lebih ramai orang Melayu, orang Islam dari segi ratio population aja. Bukan maknanya matlamat is nak menegakkan Islam atau nak memperjuangkan bangsa mereka. So this is something orang Melayu kena sedar. Malays will never unite. Never. Orang Islam semenjaknya wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpecah dan berperang sama sendiri sampai hari ini. Iran, Iraq tu misalnya, 1 juta orang Islam mati. 1 million died Iran, Iraq war. 9 tahun. Untuk apa? Mereka memperjuangkan Islam ke? Dan di merata Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah, orang Islam bunuh orang Islam, Muslims kill Muslims. Untuk apa? Not for religious reasons, but for nationalism. Orang Kurdish tu Islam, tapi dibunuh di 5 negara. Orang Kurdish ada di 5 negara, 5 countries in the Middle East. Mereka dizalimi. Kalau tengok kat England ni, ramai orang Kurdish hidup dekat England ni. Dia orang kontrol car wash lah, delivery, Uber, ramai dia orang yang kontrol. Dan peperangan mereka is nothing to do with Islam. Mereka pun Islam juga, tapi dizalimi oleh kerajaan Iran, kerajaan Iraq, kerajaan Libya. Banyak kerajaan yang menzalimi Kurdish walaupun mereka orang Islam. So the Muslims are never nice to fellow Muslims. Orang Islam ni tak pernah buat baik dengan orang Islam. Mereka sama-sama mereka, they kill each other. Jadi di Malaysia ni tak bezalah. Maknanya orang Melayu ni berperang dengan orang Melayu. Dan pilihan raya akan datang ni, pilihan raya yang ke-15, PRU 15, it's not going to be Muslim versus non-Muslim or Malay versus non-Malay. Walaupun mungkin Parti Peribumi Bersatu, PAS dan ramai lagi berharap akan ada One United Malay Front, satu gabungan parti-parti Melayu yang bersatu. No, it's not going to happen. Dan UMNO tidak akan bekerja dengan Parti Peribumi Bersatu ataupun PAS. PAS dan Parti Peribumi ni tidak boleh bekerja dengan beberapa parti dalam Pakatan Harapan, terutama sekali PAS, DAP tak akan terima. So dia akan ada pertandingan 3 penjuru, sekurang-kurang 3 penjuru ataupun mungkin 4 penjuru.
Dan kalau UMNO nak memerintah, UMNO tak boleh harap sokongan orang Melayu. Oleh kerana UMNO boleh dapat mungkin habis tinggi 30% sahaja undi orang Melayu. Bermaknanya UMNO perlu mendapat undi orang bukan Melayu. Dan kena bersatu dengan parti-parti di mana majoriti dia Kristian, misalnya di Sabah dan Sarawak. MCA, MIC pun mereka tak boleh bergantung kepada undi bukan Melayu. Orang Cina tak akan undi MCA, orang India tak akan undi MIC. Walaupun mereka akan dapat sebahagian dari undi, tapi tidak cukup untuk memenangi. Bermaknanya MCA dengan MIC perlu juga mendapat undi orang Melayu. Which means MCA dan MIC will need Malay votes to win the election. Jadi orang Melayu lebih rela undi untuk calon bukan Melayu dari MCA, MIC daripada mengundi untuk calon Melayu dari parti pembangkang, baik PAS ke Bersatu ke. Kalau mereka bertanding lawan MCA, MIC, orang Melayu lebih rela undi untuk MCA, MIC daripada undi untuk PAS dan Bersatu. Race and religion will not decide the next government. Dan UMNO tahu. Oleh kerana itu, UMNO nakkan pilihan raya sekarang dalam masa orang banyak tengah duk marah. Marah tentang Najib dimasukkan ke penjara. Itu fakta. Ini boleh dianggap sebagai mata lebam. Macam tahun 99 dulu, mata lebam Anwar menyebabkan mereka menang, mendapati undi dari orang Melayu dan menang beberapa kerusi. So, Najib masuk penjara is the mata lebam untuk UMNO. Dan benda ni tidak akan lama. This not go on forever. Dia untuk mungkin beberapa minggu, beberapa bulan ni, isu mata lebam ataupun isu Najib dipenjarakan akan menjadi isu. Selepas tu orang pun akan lupa. Sebagai Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Melayu mudah lupa. Dan tak lama lagi, by next year Melayu akan lupa isu Najib. Dan kemungkinan masa tu bukan saja isu Najib, Rosmah pun akan didapati bersalah. Zaid Hamidi pun akan didapati bersalah walaupun dia orang tak masuk penjara lagi semasa dia orang membuat rayuan di atas hukuman tersebut. Tapi sekira UMNO nak menang sekarang, UMNO has to make sure that ada sympathy factor. Sebab orang Melayu ni banyak emotional, boleh dikatakan tidak begitu pragmatic, feudal, very feudal. Feudalism ni dalam darah daging orang Melayu. Dan mengguna emotional issues, UMNO boleh dapat banyak sokongan. Isu dia kerajaan ni mampu mempertahankan hak rakyat ke, membangunkan negara ke, ataupun membangunkan ekonomi ke. That one is not important at the moment. Dalam masa emosi ataupun emotional issues yang menentukan sokongan orang Melayu. Dan UMNO perlu fokus kepada undi orang Melayu dan undi Sabah Sarawak. Oleh kerana orang bukan Melayu di dalam semenanjung Malaysia akan menyokong parti pembangkang. Terutama sekali DAP dan PKR. Dan parti Amanah pun sikit sebanyak akan mendapat sokongan orang bukan Melayu. Bermaknanya geng Mak Sabu ni bergantung kepada undi orang bukan Islam. Walaupun mereka position mereka ialah Amanah ni parti Islam, tapi kalau bergantung kepada undi orang Islam, Amanah akan hapus. Jadi Amanah perlu sokongan dari penyokong-penyokong DAP. That's why Amanah ni baik sangat dengan DAP. Mak Sabu pun baik sangat dengan Lim Guan Eng because they need Chinese votes, Chinese support. If not, they are finished. So itu realiti lah politik Malaysia ni. Macam-macam analisa telah dibuat oleh pakar-pakar politik. Tapi hakikatnya, Malaysian politics is very emotional, very sentimental, very feudalistic, dan China India pun termasuk suku kaum Sabah Sarawak, they also very emotional
and feudal. They also very parochial. Misalan, parochialism ni macam misalan kalau di Kelantan ni kena orang Kelantan bertanding. Kalau orang Johor bertanding di Kelantan, susah nak menang. You know, the feudalism and parochialism is very strong amongst the Malays. Kawasan daerah pun. Misalnya kalau di Terengganu tu, kalau orang Besut bertanding kat Kemaman atau orang Kemaman bertanding kat Besut, walaupun sama-sama Terengganu, pun susah. Dia kena Besut ni kena orang Besut, Kemaman kena orang Kemaman, Dungun kena orang Dungun. And that is the attitude of the Malays. They are looking more as macam kita kata lah, the colour of your skin is more important than whether you are a capable leader. That is the issue, dan UMNO akan terpaksa capitalize on the sentiments, dan boleh kita anggap Najib masuk jail ni is an asset actually to UMNO, walaupun kesianlah Najib ni menjadi kena dikorbankan, tapi pengorbanan Najib ni untuk masuk penjara akan membantu UMNO mendapat banyak simpati, sentiments dari orang Melayu. Sebab itulah semalam UMNO buat gathering, buat perjumpaan, sebab dia nak main sentiments Melayu, sentiments emotion orang Melayu, yang Najib ni ialah mangsa, Najib ni kesian, kerajaan buat macam ni. And ramai orang duk marah Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri, kerana tidak membantu. Assalamualaikum, salam sejahtera.